Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawma 'aidan kabiran wa surura. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, fa ya ayyuhal mu'minun, fa ya ibadallah, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi muhkami ayatihi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Sadaqallahul azim. Mafhumnya, maka ketika Nabi Ismail sampai ke peringkat umur yang mampu berusaha bersamanya, Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahawa aku menyembelih kamu. Maka apa pandanganmu mengenainya? Jawab Nabi Ismail alaihissalam, wahai bapaku, laksanakanlah apa yang diperintahkan. Kamu akan mendapati diriku dengan izin Allah merupakan orang yang sabar. Surah As-Saffat ayat 102. Wahai hamba-hamba Allah, muslimin muslimat rahimakumullah sekalian, hari ini seluruh umat Islam menyambut Idul Adha atau Hari Raya Korban dalam keadaan banyak mengorbankan Islam berbanding berkorban untuknya. Kita masih lagi menjadi korban kekejaman, penghinaan dan kebiadaban musuh Islam lantaran jiwa kita yang sudah semakin jauh daripada konsep pengorbanan yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Idul Adha ini tidak hanya memaparkan kisah penyembelihan Nabi Allah Ismail alaihissalam yang digantikan dengan seekor kibas, tetapi Idul Adha ini mengajar kita arti keikhlasan dan redha ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idul Adha telah mencatatkan kegembiraan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan keluarga baginda selepas mereka berjaya melalui ujian Allah yang sangat getir dan mencengkam jiwa nurani manusia biasa. Hari ini kita berkongsi kegembiraan ini dengan meraihkan Hari Raya Idul Adha di seluruh negara dalam suasana yang ceria dan meriah. Kita pada hari ini akan mengorbankan binatang ternakan dalam gelap dan tawa. Sedangkan hakikatnya Nabi Ibrahim alaihissalam pernah melakukannya dengan titisan air mata. Namun perintah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa tetap dilaksana dengan ikhlas dan redha terhadap ketentuannya. Pastilah
Amat besar maknanya kegembiraan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sekeluarga, kerana mereka berjaya melepasi ujian yang amat besar dalam berkorban kerana Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Muslimin muslimat sekalian rahimakumullah, kisah Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail alaihi wassalam bukanlah mengajar kita arti pengorbanan biasa. Pengorbanan mereka bukan kerana sesuatu matlamat yang tersirat, tetapi hanya semata-mata kerana patuh kepada perintah Allah Azza wa Jalla. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Muslimin muslimat sekalian rahimakumullah, kita biasa berkorban dan mengorbankan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Kita mengorbankan kegembiraan berpoya-poya di luar rumah untuk bersama menikmati kegembiraan bersama keluarga. Anak-anak mengorbankan waktu bermain dan menonton televisyen kerana menumpukan perhatian terhadap pelajaran bagi mencapai kejayaan dalam peperiksaan. Pemimpin mengorbankan masa bersama keluarga untuk memenangi hati rakyat agar terus terpilih sebagai calon dalam pilihan raya. Para pekerja mengorbankan masa rehat dan bersantai bagi menyiapkan kerja untuk mendapatkan anugerah kecemerlangan. Anggota-anggota pasukan keselamatan, polis dan tentera sanggup mengorbankan masa mereka bersama keluarga demi menjaga keselamatan negara, demi menjaga keselamatan dalam negeri dan pertahanan negara. Maka kita hanya akan mendapat apa yang kita idamkan jika matlamat pengorbanan kita tidak disandarkan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat sekalian rahimakumullah, Nabi Ibrahim telah sanggup menyembelih anaknya, anak baginda Nabi Ismail alaihissalam, tanpa dijanjikan kibash yang akan menggantikan anaknya. Tetapi baginda melakukannya semata-mata kerana mematuhi perintah Allah Azza wa Jalla. Nabi Ibrahim alaihissalam sebelumnya sanggup meninggalkan Siti Hajar, isteri yang disayangi baginda, bersama Nabi Ismail alaihissalam yang ketika itu masih kecil. Ini semua dilakukan tanpa jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membina sebuah kota atau perkampungan. Nabi Ismail alaihissalam begitu pasrah berkorban sehingga sanggup mengakhiri kehidupan muda belia baginda, malah memberi sokongan dan galakan kepada ayahanda baginda Nabi Ibrahim alaihissalam untuk segera menyembelih baginda. Ini semua dilakukan tanpa jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangkan kibash sebagai ganti, tetapi dilakukan semata-mata kerana mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka seluruh ahli keluarga telah berkorban jiwa dan raga untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Berkorban apa saja, harta atau nyawa. Itulah kasih mesra, sehati dan mulia. Saudara-saudariku muslimin muslimat rahimakumullah, dalam satu hadis riwayat Imam At-Tirmizi, Nabi SAW ada bersabda, An Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah SAW qala, ma amila adamiyyun min amalin yawman nahri ahabba ila Allah min ihraqid dami, innama la ta'ti yawmal qiyamati bi quruniha wa ash'ariha wa adlafiha, wa anna ad-dama la yaqa'u min Allah bi makanin qabla an yaqa'a min al-ardi fatibu biha nafsa, atau kama qala sadaqa Rasulullah SAW. Mafhumnya daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak ada amalan manusia pada hari kiamat, tidak ada amalan manusia pada hari raya korban yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala berbanding menumpahkan darah binatang korban. Sesungguhnya ianya akan didatangkan pada hari kiamat nanti dengan tanduk, bulu dan kukunya. Maka darahnya akan mendatangkan keredaan Allah Subhanahu wa taala sebelum jatuhnya ia ke tanah.
maka ikhlas dan redakanlah hatimu terhadapnya. Inilah sebenarnya asas kepada kejayaan yang wajar kita rayakan. Kejayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hasil pengorbanan yang tulus ikhlas kepada Allah. Bukan kejayaan yang dicapai semata-mata kerana usaha titik peluh dan kebijaksanaan kita yang melupakan kita dengan nikmat pemberian Allah Azza wa Jalla. Tidak akan ada kejayaan yang hakiki dan diredai tanpa pengorbanan. Yakinlah kita bahawa segala pengorbanan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan dipersia-siakan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Shadaqallahul azim. Mafhumnya, Alif Lam Mim. Apakah manusia menyangka bahawa mereka akan dibiarkan berkata, kami beriman, sedangkan mereka tidak diuji? Dan sesungguhnya telah diuji mereka yang sebelum dari kamu, maka akan Maha mengetahui siapakah yang benar, siapakah yang berdusta. Surah Al-Ankabut ayat 1 hingga 3. Wahai Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Wahai sekalian hamba-hamba Allah muslim muslimat rahimakumullah, sanggupkah dan beranikah kita semua untuk berkorban semata-mata kerana Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam? Sanggupkah kita mengenepikan kepentingan pribadi, kepentingan keluarga dan keturunan, kepentingan kumpulan dan kelompok tertentu, malah mengenepikan kepentingan dunia dan seisinya semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala? Sanggupkah kita mengorbankan segala kepentingan dunia untuk bersatu mendaulatkan agama Allah yang telah menganugerahkan berbagai nikmat yang tidak terhingga kepada kita? Sanggupkah kita bersama kembali menghayati syariat Allah sepenuhnya tanpa perlu kepada balasan daripada sesiapa, tetapi semata-mata kerana patuh kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Bijaksana dalam menentukan cara hidup terbaik untuk manusia? Kita sebenarnya tidak memerlukan sebarang pujian betapa indahnya syariat Allah Subhanahu Wa Taala daripada mana-mana pihak, apatah lagi dari lidah orang-orang yang tidak beriman. Pelaksanaan syariat Allah Subhanahu Wa Taala telah terbukti kesesuaian dan keberkesanannya dalam mengatur kehidupan manusia. Yakinlah kita bahawa syariat Allah adalah yang terbaik dan keindahannya akan terserlah apabila dilaksanakan sepenuhnya. Hanya manusia yang bodoh, buta, hanya manusia yang bodoh dan buta hati, bukan saja buta perut tapi buta hati sahaja, dan buta sejarah sahaja, yang merasa bimbang dan sangsi terhadap keadilan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya, yakinlah bahawa segala pengorbanan kita untuk memartabatkan agama Allah adalah untuk manfaat kita bersama. Segalanya akan dibeli dan dibayar oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan nilai yang terlalu berharga, iaitu kemuliaan dan keredaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Taubah ayat 111. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Qur'an. Wa man awfa bi ahdihi min Allah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul 'azim. Sadaqallahu azim. Mafhumnya, sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang yang beriman akan jiwa mereka dan harta benda mereka dengan balasan bahawa mereka akan beroleh syurga disebabkan mereka berjuang pada jalan Allah. Maka di antara mereka ada yang membunuh dan terbunuh. Balasan syurga yang demikian ialah sebagai janji yang benar yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Taurat, Injil serta Al-Quran.
Dan siapakah lagi yang lebih menyempurnakan janjinya daripada Allah? Oleh itu, bergembiralah dengan jualan yang kamu jalankan itu, dan ketahuilah bahawa jual beli yang seperti itu adalah kemenangan yang besar. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim barakallahu tabaraka ta'ala an sahabati Rasulillah ajmain. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. أما بعد، فيا عباد الله، فيا أيها المسلمون، فيا أيها المؤمنون، فيا عباد الله، اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله، faqad fazal muttaqun. Saudara dan saudari muslimin dan muslimat rahimakumullah sekalian, pada hari ini marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan kepada kita iman dan Islam. Marilah kita mengorbankan masa lapang kita untuk menghisap diri kita, keluarga, masyarakat dan negara, sama ada memenuhi tuntutan Islam atau tidak. Marilah kita bersama kembali menghayati segala ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semua perlukan pengorbanan yang amat besar, dan pengorbanan ini mestilah ikhlas semata-mata kerana Allah Azza wa Jalla. Kita mestilah redha dengan pengorbanan yang kita lakukan, kerana kita hanyalah makhluk yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kepada Allah jualah kita akan dikembalikan. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya' minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa idhil syirka wal musyrikin wal nifaq wal munafiqin wal zulma wal zalimin. وانصرنا على هؤلاء الذين يقاتلوننا ويصدوننا عن سبيل الله. اللهم قو عزائمهم واجمع كلمتهم. اللهم دمر الكفرة والمنافقين وأهلك أعداءك أعداء الدين وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك. اللهم يا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم بفضل نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وفق سلطاننا سلطان عزل محب الدين شاه ابن المرحوم السلطان يوسف عز الدين شاه غفر الله له. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.